Amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini merupakan malam yang ke-7, siri yang ke-7. Kita sama-sama dapat lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas talian Zoom ini. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini, malam yang ke-7 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, Allah memberikan kita keberkatan, kerana perkara yang besar dalam hidup kita adalah kita mohon keberkatan dari Allah. Kemudian kita mohon Allah Ta'ala lapangkan dada kita, Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan pembelajaran kita pada malam ini. Kita seharusnya, ya tuan-tuan dan puan-puan, sama ada pada penganjur dan juga kepada yang mendengar, kita sama-sama mengikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu pada malam ini, kita niat semata-mata kerana Allah, nak cari redha Allah, nak cari rahmat Allah. Moga-moga kita layak mendapat syafaat daripada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk juzuk yang ke-7, okey, kita sambung. Baik. Juzuk yang ke-7 ini merangkumi 2 surah, iaitu Suratul Maidah dan juga Suratul Al-An'am. Surah Al-Maidah dengan Surah Al-An'am. Kita lanjutkan terlebih dahulu kepada maklumat yang terkandung dalam Suratul Al-Maidah. Kita belajar mengikut juzuk. Jadi apabila juzuk dia mengandungi 2 surah ataupun 3 surah, kan? Kalau juzuk tu dia ada 2 surah, maka untuk memahami juzuk, kita ikut surah by surah. Jadi setiap surah, maksudnya setiap surah yang ada dalam juzuk, okey, yang ada dalam juzuk, kita menggunakan tujuan surah. Contohnya walaupun kita belajar juzuk 7, disebabkan dia ada 2 surah, jadi kita kena pakai 2 tujuan surah. Untuk juzuk 7 ni dia kita kena guna 2 tujuan, 2 objektif. 2 objektif dalam juzuk 7. Sebab kita ada 2 surah. Jadi untuk Suratul Maidah, walaupun duduk dalam juzuk 7, kita guna semula objektif surah yang telah kita ulas pada juzuk yang ke-6. Jadi kita terus dengan ayat 83 sampai 120 untuk juzuk 7. Sinopsis dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati dan Allah kasih sekalian, untuk sinopsis ringkas bagi juzuk yang ke-7 Suratul Al-Maidah, tuan-tuan ingat balik yang semalam kita dah belajar. Semalam kita dah belajar bahawa surah Al-Maidah, objektif surahnya Allah Ta'ala nak bimbing kita supaya kita menjadi seorang mukmin yang benar-benar beriman dari sudut kita menunaikan segala janji-janji, sama ada janji kita dengan Allah dan janji kita sesama manusia. Kalau kita boleh tunaikan janji-janji tersebut, maka kita semua akan mendapat gelaran yang sebenar-benarnya, iaitu dengan gelaran amanu, yang telah beriman. Jadi pada juzuk yang ke-6 kita telah ulas pada hari semalam bahawa Suratul Maidah surah yang paling banyak mengandungi an-nida, iaitu seruan ya ayyuhallazina amanu. Jadi mari kita lanjutkan lagi, apakah perkara-perkara hukum hakam yang perlu kita tunaikan demi untuk mendapat gelaran orang yang benar-benar beriman.
Okey. Pada juzuk yang ketujuh dalam Suratul Maidah, pada ayat nombor 83 sehingga ayat nombor 86 dalam Suratul Maidah, kalau tuan-tuan dan puan baca ayat 83, tuan-tuan baca ayat nombor 85, kita akan jumpa di sana ada sebenarnya ahlul kitab yang mereka beriman pada Nabi. Tapi kebanyakan ahli kitab mereka menolak akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada ahlul kitab yang dia mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, dia adalah rasul yang Allah hantar. Sebab ahlul kitab yang ikhlas, yang dia jujur, dia tahu karakter yang Nabi Muhammad ini dia betul-betul rasul yang ada dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu. Jadi ahlul kitab dekat situ, tuan-tuan boleh tulis nota dekat situ, adalah merujuk kepada orang Nasrani. Ada yang beriman, ada yang beriman sehingga kan mereka ni apabila didengar ayat Quranul Karim, mereka mengalirkan air mata, mereka ikhlas sebab mereka tahu Muhammad ini dia benar-benar rasul yang telah disebut dalam kitab-kitab mereka. Itu boleh tengok nanti pada ayat nombor 83 dan ayat nombor 83, 84. Kemudian sampailah ayat nombor 86, Allah Taala cerita kalau yang tidak mahu beriman, maka apakah balasan yang Allah akan beri kepada mereka. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan beberapa hukum hakam yang masih lagi terdapat dalam Suratul Maidah, iaitu pada ayat nombor 87 sampai ayat nombor 88. Allah Ta'ala cerita bahawasanya tidak boleh sesuka hati untuk mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Kemudian selepas itu Allah Ta'ala menerangkan kepada kita tentang sumpah. Kan kalau kita bersumpah, sumpah ni dia ada dua, yang sengaja dan yang tidak sengaja. So kalau yang bersumpah, maka kalau dia tak dapat tunaikan sumpahnya, maka apakah kafarah dia? Macam mana nak tebus sumpah tersebut? Ada Allah nyatakan pada ayat nombor 89. Kalau kita tebus sumpah tersebut yang tidak dapat ditunaikan, sumpah tersebut kita perlu tunaikan. Kalau kita baca ayat 89, kita akan jumpa nak tebus sumpah ni, yang pertama kena beri makan dulu kepada orang miskin. Lepas tu kalau tak ada, berikan mereka pakaian. Kalau tak mampu juga, merdekakan seorang saja di kalangan hamba. Lepas tu kalau tak mampu juga, Allah Ta'ala suruh berpuasa sebanyak 3 hari. Jadi kalau kita menunaikan semua kafarah sumpah tersebut, maka kita layak mendapat gelaran orang yang beriman. Kemudian pada ayat nombor 90 sehingga nombor 93, Allah Ta'ala mengajar kepada kita, Allah Ta'ala ingatkan kita ada beberapa perkara yang berbentuk jangan buat. Iaitu apa? Allah larang kita minum arak, Allah larang kita berjudi. Kan isu baru-baru ni kita tahu kan, viral, kisah yang ada iklan judi kan. Memang tak sepatutnya iklan judi dikeluarkan ketika mana hari raya kan. Sebenarnya dulu lagi dah Allah Ta'ala telah melarang adanya judi. Lepas tu permujaan berhala dan menilik nasib. Orang dulu dia menilik nasib menggunakan anak panah. Dia goncang anak panah tu dia tengok. So dalam agama, menilik nasib, muja berhala, arak judi ni tidak dibenarkan di dalam agama. Itu adalah janji yang kita perlu patuhi, yang perlu kita penuhi. Kalau kita tinggalkan arak, tidak berjudi kan sebagainya, maka kita termasuk di kalangan orang yang menunaikan janji. Okey, kerana kalau kita baca pada ayat nombor 92 sampai ayat nombor 93, kita akan jumpa tentang kenapa Allah Taala tak bagi tentang minum arak judi ni kan. Kerana ia boleh membawa kepada kerosakan yang besar kepada umat. Kemudian kita lanjutkan lagi pada sinopsis ayat yang berikutnya. Pada ayat berikutnya, Allah Ta'ala menerangkan kepada kita tentang hukum hakam kalau kita menunaikan ihram. Kalau kita dalam berihram, kalau kita baca pada ayat 94 sampai ayat nombor 100, Allah Ta'ala memberikan kita panduan. Kita tak boleh menangkap haiwan-haiwan, walaupun senang nak tangkap, depan mata je boleh tangkap, boleh pegang dia. Tapi Allah Ta'ala larang kita tangkap. Allah Ta'ala larang kita berburu. Bahkan kalau kita membunuh, kita kena ganti binatang buruan tersebut.
Itu ada dinyatakan oleh Allah pada ayat nombor 94 sehingga ayat nombor 100. Kemudian tidak cukup dengan itu, ada lagi janji Allah yang kita mesti kena penuhi, iaitu Allah Ta'ala melarang bertanya perkara-perkara yang mendatangkan kesan buruk, mendatangkan risiko. Pada ayat nombor 101 sampai ayat nombor 105. Kalau Al-Quran tidak mengatakan, maka kita tak perlulah untuk kita bertanya begini dan begitu. Kalau Allah Taala diamkan hukum, maknanya bolehlah. Kan contoh kan. Maka kita tak perlu untuk memberat-beratkan diri sehingga menyebabkan kita semua menjadi susah. Itu dinyatakan oleh Allah pada ayat 101 sampai 105. Kemudian pada ayat 106 sampai ayat nombor 109, Allah Ta'ala menerangkan kepada kita tentang hukum wasiat. Wasiat ni paling penting, paling penting juga adalah pada saksi. So pada ayat 106 sampai 109, kita akan belajar tentang macam mana Allah Ta'ala suruh kita mencari dua saksi. Kalau tak ada saksi tu nak cari saksi macam mana. Lepas tu kalau saksi itu berbohong, nak buat macam mana tentang bab wasiat. Tapi sekarang ni, kita pun perlu cari saksi juga. Tapi sekarang dalam zaman yang kita sekarang ini, dia sudah berdokumen. Dia sudah ada boleh buat surat wasiat. Sekarang ni banyak pemegang amanah, trustee yang dilantik, yang ada lesen, mereka ini secara tidak langsung mereka boleh menjadi saksi. Kemudian kita tutup juzuk yang dalam surah Al-Maidah ini, Allah Ta'ala menerangkan kepada kita, Allah bawa tentang dua kisah. Tapi dua kisah ni dia ada kaitan, iaitu kisah Nabi Isa alaihi salam dengan kisah Al-Hawariyun. Tolong betulkan yin tu, betulkan. Di yun sebenarnya tu. Al-Hawariyun. Ayat 110 sampai ayat nombor 120. Okey, kita buat sinopsis ringkas, jadi kita letaklah antara ayat by ayat. Kalau baca tu ada lagi pecahan dekat situ. Tapi sebab kita buat sinopsis ringkas, kita ambil yang sudut besar saja, iaitu kisah Nabi Isa dengan kisah Al-Hawariyun. Okey, untuk penutup suratul Maidah ini, bagi juzuk yang ketujuh ini, kita ambil sedikit waktu untuk kita mengulas tentang kisah Nabi Isa dengan Al-Hawariyun. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di nota yang tuan-tuan ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan ataupun tuan-tuan saksikan di depan skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, ini adalah susunan carta alih yang kita gabung daripada ayat by ayat. Okey, dalam nota tuan-tuan tak ada tulis ayat ke berapa. Saya memang kosongkan. Jadi tuan-tuan kena tulislah. Kena tulis. Ini flow dia. Lepas tu kalau tuan-tuan biasa tengok diagrams, tuan-tuan kena lihat anak panah tu. So anak panah tu dia menunjukkan daripada satu step kepada satu step. Jadi mula-mula, kalau kita ambil ayat 111 sampailah ayat nombor 115 kan, kita akan jumpa mula-mula pengikut setia Nabi Allah Isa yang dipanggil mereka dengan gelar Al-Hawariyun, mereka telah mengaku beriman. Dan mereka telah menyaksikan bahawa Nabi Isa ni dia memang Nabi. Okay. Lepas mereka mengaku mereka telah beriman, maka mereka minta kepada Nabi Isa untuk Allah Ta'ala turunkan hidangan daripada langit. Ayat 112 sampai ayat nombor 113. Cerita ni tuan-tuan perempuan ya, kalau boleh belajarlah lebih terperinci. Kerana apa? Kerana cerita inilah jadinya ataupun wujudnya nama surah. Yang kita duk belajar nama Suratul Maidah kan? Suratul Maidah, ayat hujunglah dalam surah Al-Maidah inilah puncanya. Bagaimana nama surah itu diberikan nama Al-Maidah kerana kisah mereka ni lah. Ayat 111 sampai 115. Baik. Kalau tuan-tuan baca pada ayat 112 sampai 113, tuan-tuan akan jumpa ada 4 sebab. Tuan-tuan bacalah. Ada 4 sebab yang kenapa mereka minta kepada Nabi Isa
Doa kepada Allah, minta pada Allah hidangan tu turun dari langit. Ada 4 sebab. 4 sebab. 4 sebab tu ada. Saya tunjukkan. Tapi dekat nota tuan-tuan tak ada. Saya memang tak masukkan. Sebenarnya sebab nanti banyak juga nak di-print kan. Okey, kita tengok. 4 sebab tu ada pada ayat, satu ayat saja. Pada ayat 113, ada 4 sebab. Pada satu ayat dia ada 4 sebab. Sebab pertama, sebab memang mereka lapar. Yang kedua, mereka nak menenangkan hati mereka, mereka nak tambah keyakinan. Kemudian mereka nak lihat bukti betul ke Nabi Isa ni betul-betul Rasul. Kemudian mereka nak saksi depan mata macam mana kekuasaan Allah itu. Ini ada pada ayat 114. Ini para ulama ulas tentang bab ni. Sebab tu saya kata, kalau kita jumpa kisah ni, dahlah kisah ni menjadi nama surah, maka tolonglah belajar, ambil masa, belajar tentang kisah ini, diperincikan, belajar teladan dekat sana, tetap akan jumpa banyak faedah daripada kisah ini. Jadi kalau orang tanya, adakah mereka tak beriman? Tadi mula-mula kata mereka dah beriman pada ayat 111. Para ulama ulas, sebenarnya mereka ini imannya belum lagi mantap, belum lagi sempurna. Iman tu dah ada, tapi belum betul-betul lagi sempurna. Sebab tu mereka nak tengoklah depan mata mereka. Betul ke Isa, bukanlah kata betul Isa tu, maksud mereka percaya Isa tu, tapi dia nak mantapkan lagi imannya, maka mereka minta kepada Nabi Isa, doa kepada Allah supaya hidangan tu turun. Ini kita jumpa 4 sebab ni pada ayat nombor 113. Lepas tu Nabi Isa buat apa? Nabi Isa buat apa? Maka Nabi Isa dia doalah pada Allah pada ayat 114 supaya hidangan tu turun, dan pada ayat nombor 115 memang benar Allah Ta'ala turunkan hidangan itu. Walaupun ulama khilaf kata, dia tak turunkan. Tetapi kalau kita baca ayat tu betul-betul, lihat pelbagai sudut, kata para muhakkik, maksudnya para ulama yang meneliti tentang kisah-kisah ni, mereka kata tak, memang Allah Ta'ala turunkan hidangan tu. Cuma Allah Ta'ala tidak bagi tahulah hidangan tu apa dari langit itu. Allah Ta'ala tidak menyebutkannya. Jadi kalau kita lihat sedikit, ambil masa sekejap tengok pada ayat tu, ini ayat nombor 112 yang mereka minta kepada Nabi Isa tu supaya Allah turunkan hidangan tu daripada langit. Nampak tak dekat nota tu yang kotak warna merah yang perkataan Maidah, yang al-alaina yang mereka kata yunazzila alaina maidah. So daripada perkataan Maidah inilah, daripada ayat 112 inilah diambil surah itu dengan nama Suratul Maidah. Saya dah tulislah itu menjadi nama surah. Lepas mereka minta tu, Nabi Isa kata apa? Ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar orang bertakwa. Kemudian kalau kita baca pada ayat nombor 115, kita akan jumpa yang Nabi Isa tu ayat 115 ni Allah Ta'ala janji nak turunkan. Macam mana tahu Allah Ta'ala janji nak turun? Nak tahu ayatnya macam mana? Tuan-tuan tengok dekat sini. Perkataan inni, qala Allahu inni munazziluha alaikum. Daripada ayat ini munazziluha tu menunjukkan bahawa Allah pasti akan turunkan. Tapi Allah Ta'ala pesan, Allah beri satu amaran. Okey, amaran tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Saya dah garis dekat situ. Allah Ta'ala kata, pasti aku akan turunkan hidangan tu pada kamu. Sesiapa yang dia kufur, dia tak mau beriman selepas turunnya hidangan ini, Allah Ta'ala kata apa? Aku akan seksa mereka dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada mana-mana manusia daripada makhluk. Maknanya tuan-tuan, azab ni paling berat. Kalau kita belajar jenis-jenis azab ya, azab ni dalam Quran ada 3 yang paling berat. Salah satu 3 tempat azab yang paling berat adalah azab yang Allah janji kepada Al-Hawariyun yang minta hidangan daripada langit. Mereka beriman tak? Okey. Kalau kita baca ayat 115 ni, kita tengok balik pada catat alih tadi, nampak tak tulisan warna kuning ni? Sebenarnya Allah Ta'ala minta mereka berjanji untuk beriman selepas hidangan tu turun. Jadi kan kita dah belajar
pada juzuk yang ke-6 bahawa suratul Maidah ini adalah surah yang membimbing orang-orang mukmin supaya mereka ini aufu bil uqud, menunaikan janji. Pada cerita Al-Hawariyun ini pun Allah Ta'ala minta mereka berjanji untuk mereka beriman, benar-benar beriman selepas turunnya Al-Maidah tersebut. Kalau tidak beriman, Allah akan beri mereka azab yang pedih. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, maka kena belajar surah ini. Kita dalam slot sinopsis. Jadi kita tidak dapat untuk mengulas ayat demi ayat. Jadi saya minta maaflah kerana tuan-tuan janganlah expect lebih ataupun nak mengharap lebih. Allah, ulaslah lagi. Sebab kita tidak beri tumpuan kepada nak mengulas cerita ataupun ayat berayat. Sebab waktu kita sangat terbatas. Nak ulas Al-Hawariyun saja pun 1 jam pun tak cukup. Tapi sebab kita buat sinopsis sekurang-kurangnya, kita tahu hala tuju kita. Kita dah baca juzuk 7 ni, kita masuk juzuk 7, kita tahu, oh ada cerita dia begini, oh ada sebabnya begini. Ya. Moga-moga kita dapat manfaat. Kemudian kita teruslah kepada surah yang berikutnya, iaitu suratul Al-An'am. Kita belum lagi habis juzuk 7. Sebab juzuk 7 ada surah yang lain iaitu suratul Al-An'am. Okey, surah Al-An'am, okey. Surah Al-An'am sebenarnya dia mewakili 2 juzuk. Juzuk 7 dan juzuk 8. Juzuk 8 bermula ayat 111 sampai habis surah Al-An'am. InsyaAllah besok malam kita akan sambung dengan juzuk yang ke-8. Tapi malam ni kita fokus dulu juzuk 7 yang diwakili oleh ayat 1 sampai 110. Surah Al-An'am. Oleh yang demikian, untuk memudahkan kita belajar tentang juzuk 7 ini, waktu kita jumpa surah Al-Maidah yang dekat juzuk 7, gunalah tujuan surah Al-Maidah. Tetapi ketika mana kita sampai kepada surah Al-An'am pada juzuk 7, kita pakai objektif surah Al-An'am. Kita mengguna objektif surah Al-An'am. Okay, nak tahu surah Al-An'am apakah objektif surahnya? Baik, kita akan sebutkan. Okay, tuan-tuan lihat di hadapan skrin Zoom tuan-tuan dan puan. Dalam nota saya tersilap tulis. Tuan-tuan kena edit. Sebab dalam nota tu saya tulis tujuan surah Al-Maidah. Kan betul kan? Tuan-tuan kena betulkan tujuan surah Al-An'am. Tuan-tuan, setiap kali kita belajar surah, kita belajar juzuk, yang kita jumpa surah-surah, kita akan sebutkan objektif surah tersebut apa. Maka surah Al-An'am ini, para ulama mereka setelah mereka menganalisa ayat-ayat yang ada dalam suratul Al-An'am, maka ada di kalangan para ulama mengatakan surah Al-An'am ini tujuan surah dia adalah Allah Ta'ala nak didik kita. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita yang baca Al-Quran, dah masuk juzuk 7, nanti nak masuk juzuk 8, jumpa surah Al-An'am, dia sebenarnya Allah Ta'ala nak mengukuhkan, nak memantapkan iman kita supaya apa? Supaya kita benar-benar mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah dalam segala perkara. Dalam apa-apa pun Allah Ta'ala itu perlu diesakan. Termasuklah dalam bab menentukan hukum hakam. Bab halal dan haram hanya ada pada Allah saja. Allah Ta'ala saja satu-satunya yang boleh mengatakan ini boleh, itu tidak boleh. Ini haram, itu tidak haram, itu halal. Hanya Allah sahaja yang mempunyai authority untuk menentukan segala hukum. Jadi daripada surah Al-An'am ini, Allah Ta'ala nak suruh kita semua mengesakan Allah dalam segala sudut, termasuklah dari bab hukum hakam. Okay, itu pegang baik-baik tujuan objektif surah Al-An'am. Untuk mengukuhkan lagi tentang tujuan surah Al-An'am ini, maka kita akan bongkar
ayat-ayat yang ada dalam suratul Al-An'am, dan besok malam kita sambung juga dengan surah Al-An'am untuk kita habiskan. Tuan-tuan dan puan-puan akan bersetuju untuk objektif surah yang kita bentang pada malam ini. Jadi tak cukup dengan hanya juzuk 7, juzuk 7, tetapi kita perlu juga belajar untuk juzuk yang ke-8 sebab ada surah Al-An'am. Jadi besok kita bertemu lagi, saya harap tuan-tuan jangan terputus belajar. Kalau terputus, kena lihat balik video yang telah diupload di dalam YouTube. 24 jam lepas kelas akan diupload di dalam YouTube. Jangan terputus. Sebab nanti kalau dia terputus, nanti susah tuan-tuan nak mengingat objektif surah. Sebab setiap juzuk yang kita belajar, kita akan ambil balik juzuk, kita akan guna balik maklumat pada juzuk yang sebelum. Sebab juzuk ni dia guna surah yang sama. Okey, jadi kena alert, kena ambil perhatian tentang tujuan surah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengukuhkan lagi tentang tujuan surah Al-An'am seperti yang telah kita paparkan, mari kita belajar pada malam ini sinopsis surah Al-An'am untuk juzuk yang ke-7 dengan kita melihat tentang apakah ciri-ciri khusus yang ada pada surah Al-An'am. Okey, yang pertama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, cuba tuan-tuan lihat dalam di nota yang ada pada tangan tuan-tuan dan puan-puan ataupun tuan-tuan tengok di depan skrin ni, surah Al-An'am adalah surah yang ke-6 dalam susunan Al-Quran. Betul? Surah yang ke-6. Kalau kita lihat baik-baik dari sudut kategori surah, status surah, surah Al-An'am ini adalah surah yang pertama di bawah kategori Makiyah. Lepas tu baru surah Al-A'raf, surah yang kedua Makiyah. Dari sudut susunan dalam Quran ni, tuan-tuan jangan terkeliru antara penurunan surah dengan susunan surah di dalam Al-Quran. Yang saya maksudkan adalah susunan surah yang ada dalam Quran kita sekarang ni. Maka surah Al-An'am adalah surah Makiyah yang pertama yang kita jumpa di dalam susunan 114 surah di dalam Al-Quran. Kalau orang bertanya, Fatihah bukan Makiyah ke Ustaz? Okey, suratul Fatihah sebenarnya ulama tidak sepakat. Tuan-tuan bacalah maklumat suratul Fatihah, sebenarnya para ulama tidak sepakat tentang Al-Fatihah ini dia turun sebelum hijrah ke dia turun selepas hijrah. Bahkan ada pendapat ketiga kata dia turun 2 kali. Sebelum hijrah pun turun, selepas hijrah pun turun. Sebab itu kita saya letakkan pada nombor 1 Al-Fatihah tu kita letakkan ada khilaf sama ada Makiyah atau Madaniyah. Tetapi surah Al-An'am para ulama sepakat dia adalah surah Makiyah. Sebab itu kita nyatakan Al-An'am adalah surah pertama Makiyah yang terletak di dalam susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Itu ciri yang khusus. Okey, kenapa saya sebut? Kerana ada sesuatu pada susunan itu. Tengok surah pertama kan? Surah pertama Makiyah. Okey. Ciri yang pertama. Okey. Ciri yang kedua, okey. Kita lihat dalam nota, tuan-tuan kena tulis ya, sebab saya tak tulis dalam nota tu ciri satu, tuan-tuan kena tulis dia. Okey, ciri khusus Al-An'am. Okey, dia surah Makiyah. Okey, kita dah tahu surah Makiyah, surah yang terus sebelum hijrah. Surah Al-An'am ni pula, dia adalah surah yang kedua terpanjang selepas surah Al-A'raf dari sudut surah Makiyah. Jangan terkeliru. Bukan kita kata dia surah terpanjang sekali dalam Quran. Bukan. Maksudnya dalam banyak-banyak surah Makiyah, surah Al-An'am adalah surah yang kedua terpanjang selepas surah Al-A'raf. Tetapi dari sudut susunan surah Makiyah, dia yang pertama. Okey, yang berikutnya. Surah Al-An'am adalah surah yang paling banyak memberikan hujah, berdebat, berdialog dengan orang-orang musyrikin. Surah Al-An'am adalah surah yang paling kuat, surah yang banyak hujahnya, surah yang kuat berdialog, berdebat dengan orang-orang musyrikin. Kenapa dengan musyrikin?
Sebab musyrikin berada di Mekah. Sebab tu kita kata dia turun sebelum hijrah, namanya Makiyah. Okay, kita nak tengok nanti, kita akan belajar sekejap lagi macam mana kaedah Allah Ta'ala berhujah. Macam mana Al-Quran turun dalam bentuk berhujah. Berdebat dengan orang-orang musyrikin yang memang ketika ini, tuan-tuan kena tahu ya, surah Al-An'am ni dia turun semasa Nabi diperintahkan untuk berdakwah terus terang. Maknanya dah tahun keempat hijrah, Nabi disuruh oleh Allah, Muhammad, engkau kena tonjolkan Islam ini terus terang. Tak ada sembunyi-sembunyi lagi. So apabila tahun-tahun yang pertama nak memberikan dakwah secara terus terang, maka Nabi memerlukan hujah yang konkret, hujah yang kuat untuk membenteras kepercayaan yang salah tentang Allah, kesyirikan yang sangat tebal. Maka suratul Al-An'am memberikan hujah yang sangat kuat. Macam mana? Nanti kita akan jumpakan beberapa kaedah yang Allah guna pakai. Okey, dapat dah kat maklumat dekat situ. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi. Okey, ini pun dah bawa kepada sinopsis sebenarnya untuk kita faham surah Al-An'am. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Okey, surah Makiyah ni, ini boleh dikatakan ciri jugalah. Okey, surah Makiyah, tuan-tuan tengok dan nota, surah Makiyah ni dia fokus dekat orang musyrikin saja. Okey, apa tu orang musyrikin? Musyrikin merujuk kepada penyembah patung-patung dengan berhala-berhala. Dia panggil penyembah al-afnam dengan al-awthan. Musyrikin ni istilah dia. Kan, musyrikin ni dia satu istilah yang khas, istilah yang khusus. Orang-orang yang mensyirikkan Allah. Tapi mereka ni sebenarnya siapa? Penyembah patung dan berhala digelar musyrikin. Jadi surah Al-An'am dia memberikan 100% merujuk kepada orang-orang musyrikin. Dia tidak cerita tentang orang munafik. Tuan-tuan takkan jumpa dalam ayat surah Al-An'am pasal orang munafik. Tuan-tuan takkan jumpa ayat ini cerita tentang ahlul kitab macam orang Yahudi. Tuan-tuan takkan jumpa maklumat tentang orang Nasrani. Tuan-tuan juga takkan jumpa dalam surah Al-An'am seperti surah Al-Ma'idah yang diulang perkataan ya ayyuhallazina amanu. Tak ada. Masa ni belum ada lagi panggilan untuk wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman. Belum lagi. Kemudian pada surah Al-An'am, kerana dia surah Makiyah, kita takkan jumpa perincian hukum hakam. Macam kita belajar Al-Ma'idah kan. Hukum dalam ihram, pasal apa, pasal sumpah tadi, pasal wasiat tadi dan sebagainya. Dan dalam surah Al-An'am, kita takkan jumpa tentang perintah jihad. Sebab apa tak ada? Tuan-tuan dan perempuan, ingat lagi tak? Ingat tak? Kita belajar daripada juzuk 1 sampai kepada juzuk yang sampailah kepada juzuk yang ke-6 kan, sampai surah Al-Maidah kan, kita belajar sampai hari semalam kan. Tengok surah tu surah apa? Madaniyah kan. Maknanya kita dah jenuh dah jumpa kan. Sikit-sikit ulang ahlul kitab, orang munafik, ada hukum hakam macam Al-Maidah kan. Tetapi apabila masuk peringkat Makiyah, Allah Ta'ala tidak menerangkan tentang hukum hakam. Sebab tu tuan-tuan tak jumpa orang munafik. Sebab apa tak ada? Sebab masa dekat Mekah belum ada orang munafik. Masa dekat Mekah tak ada orang Yahudi. Masa dekat Mekah tak ada orang Nasrani. Oleh sebab itu Allah tidak cerita tentang kumpulan-kumpulan ini. Allah fokus kepada siapa? Allah fokus kepada golongan al-musyrikin. Okey, lanjutkan lagi. Okey. Kita kena ambil maklum ya. Apabila surah ini adalah surah Makiyah, nak faham surah Makiyah, macam surah Al-An'am ni, tuan-tuan dan perempuan akan jumpa ayat-ayat di dalam suratul Al-An'am. Tuan-tuan akan jumpa dalam suratul Al-An'am, surah Al-An'am yang mengandungi 165 ayat ni, dia akan berkisarkan kepada 3 perkara ni. Ayatnya banyak pergi kepada 3 perkara ni. Allah Ta'ala dan surah Al-An'am 165 ayat tu dia berkisarkan kepada apa? Membetulkan kefahaman, kepercayaan tentang Allah. Cerita tentang uluhiyat, rububiyat Allah. Kemudian surah Al-An'am mengukuhkan tentang kerasulan dan surah Al-An'am memberikan tumpuan kepada hari kiamat.
Kalau saya nak nyatakan ayat berapa waktu panjang. Kalau 165 ayat ni, tuan-tuan boleh asingkan dia. Ayat kumpulan ayat ni dia pergi dekat tajuk cerita tentang uluhiyah, cerita tentang Allah. Ayat ini, kumpulan ayat ni pergi kepada kerasulan. Ayat ni cerita pasal hari kiamat. Kenapa 3 topik ini dibincangkan pada surah Al-An'am? Kerana suratul Al-An'am adalah surah Makkiyah. Kepada surah Makkiyah. Dan kita belajar tadi kan, surah Al-An'am adalah surah yang paling banyak berdialog, berhujah, bagi hujah yang sangat kuat. Maknanya kalaulah mereka ni jujur, orang musyrik itu jujur, mereka tidak ada alasan pun untuk tidak beriman kepada Allah. Kita akan lihat nanti beberapa hujah dia. Okey, kita lanjutkan lagi ya. Okey, kita lanjutkan. Okey, dalam surah Al-An'am yang saya sempat rujuk dalam salah satu kitab rujukan Khawatil Quraniyah yang dikarang oleh Amr Khalid, beliau mengatakan dalam surah Al-An'am ni hampir 30% jumlah keseluruhan ayatnya Allah memerintahkan tentang tauhid dan larangan melakukan kesyirikan. Maknanya banyaklah. Maknanya banyak. Okey, kita lanjutkan lagi ciri-ciri khusus Al-An'am. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Surah Al-An'am, Allah Ta'ala menggunakan 2 uslub. Allah menggunakan ada 2 gaya bahasa, pendekatan yang Allah guna untuk berhujah, berdialog dengan orang-orang musyrikin. Kaedah uslub yang pertama, Allah menggunakan kaedah huwa. Huwa ni ganti nama yang merujuk kepada Allah. Dialah. Allah ulang sebanyak 28 kali. Okey. Kemudian tuan-tuan akan jumpa satu lagi Allah menggunakan uslub. Ni dia, huwa ni tuan-tuan tulis kat situ. Huwa ni adalah uslub gaya bahasa yang berbentuk untuk takrir. Takrir ni maksudnya gaya bahasa yang untuk mengukuhkan. Nanti saya akan tunjuk contoh bukti dia. Dia macam dialah. Kita baca, kita tak perasan kadang-kadang jumpa banyak huwa, dialah. Tapi orang Arab dia faham. Kalau guna ganti nama dialah ni macam dialah merujuk kepada Allah. Kemudian Allah gunakan uslub yang lain. Allah Ta'ala banyak menggunakan qul. Dalam notasi tulis 42 kan. Sebenarnya setelah saya buat semakkan dalam Mu'jam Al-Mufaharras li Al-Fazil Quran, sebenarnya kul ini sebenarnya ada 44 kali dalam surah Al-An'am. Okay, kena betulkan. Notasi tulis 42. Tapi yang selepas saya buat semakkan berkali-kali, sebenarnya kul ini ada jumpa 44 kali. Okay, lihat anak panah yang kotak warna kuning tu. Dalam banyak-banyak surah di dalam Al-Quran, surah yang paling banyak menggunakan pendekatan cakaplah, jawablah. Kan? Katakanlah ini adalah suratul Al-An'am. Kalau selama ni kita belajar surah 3 kul. Surah apa? Al-Ikhlas, kul huwallah, kul a'udzu falaq, kul a'udzu nas kan? Kul ya ayyuhal kafirun. Baca satu lagi surah jin kan? Ada kul. Rupa-rupanya dalam Al-Quran perkataan kul ini digunakan untuk berhujah yang Allah turunkan paling banyak di dalam surah Al-An'am. Kenapa? Kerana nak berhujah dengan manusia yang mempunyai kepercayaan keturunan nenek moyang yang sangat susah untuk dibuang. Okey, siapa dia? Penyembah berhala. Baik, saya tunjukkan contoh-contoh ayat yang gunakan huwa dengan qul. Okey, contoh ayat ya. Okey, kalau kita tengok ayat 2 dan 3, kita akan jumpa Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala. Kemudian ayat nombor 3. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ada banyak lagi lah, kita kena cari. Ada berapa tadi kita sebut? Ada 28. Ini baru 2. Ini baru 2. Dari perkataan huwa dan huwa. Dialah Allah. Okey. Contoh kul. Tengok contoh kul. Allah sebut. Dalam ayat 12 ada 2 kali jumpa. Qul lima. Ni sebenarnya ini kaedah bertanya tau. Ini kaedah soalan dan ini kaedah jawapan.
Allah Ta'ala tanya, katakanlah, tanya pada mereka. Qul liman ma fis samawati wal ar. Jawapan dia apa? Qul lillah. Jumpa tak dua kul? Kul dengan kul. Ini baru ayat 12, jumpa dua. Baca pada ayat nombor 14, ada berapa? Ada dua juga. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan. Sampai hujung, jumpa pula ayat dia. Qul inni umirtu an akuna. Sampailah hujung ayat. Lepas tu, tuan-tuan, ayat lain. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat tak doa iftitah tuan-tuan baca apa? Doa iftitah tuan-tuan. Ada tak qul? Ingat tak? Kan ada doa iftitah tu kan? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan? Ayat yang kita baca tu qul inna salati wa nusuki, itulah surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Ayat berapa? Ayat nombor 162. Saya nak tunjuk contoh ada kul. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat berapa? 162 dalam Al-An'am. Okey, jelas ya? Okey, kita lanjutkan lagi. Okey. Ciri khusus Al-An'am, tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala sebut tentang 18 nama Nabi. Ada pada 4 ayat dalam Al-An'am Allah sebut ada 18 nama Nabi. Nanti kita akan jumpa ayat dia. Kenapa? Ingat tak kita kata tadi, surah Makkiyah, macam surah Al-An'am adalah surah yang dia nak mengukuhkan tentang kerasulan kan? Maka Allah Ta'ala menyebut 18 Nabi lain selain daripada Nabi Muhammad, sebab ayat ni kan Nabi Muhammad nak menyampaikan dakwah. Maka Allah Ta'ala sokong dakwah Nabi Muhammad ini dengan Allah menyebut 18 Nabi. Maknanya apa? Maknanya bahawa kalau mereka boleh terima Nabi-Nabi yang 18 ni, kenapa mereka tidak menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka daripada 18 nabi ini, nabi yang Allah sebut cerita dia khusus pada 18 ini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jumpa Ibrahim lagi. Sebab tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni dia sangat famous. Nabi Ibrahim ni kan orang-orang Arab ni mereka sangat mengidolakan Ibrahim. Sebab Ibrahim itulah yang membina Kaabah, kan, daripada kes anak dia tinggalkan anak dia. Kalau tuan-tuan nak kisah ditinggalkan anak-anak dia, kita kena baca nanti dekat surah Ibrahim. Jadi di antara 18 Nabi ni, maka Nabi yang Allah Ta'ala cerita khas pasal dia untuk kuatkan hujah Nabi Muhammad ni adalah Nabi Ibrahim. So kalau orang Arab boleh menerima Nabi Ibrahim, mereka sangat mengidolakan Nabi Ibrahim, kenapa tak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itulah kenapa Allah Ta'ala datang ke kisah para Nabi. 18 Nabi tu adalah 18 Nabi tu kan? Okey, nanti kita akan sebut Nabi-Nabi tu pada ayat dia. Okey, ciri khusus surah Al-An'am. Surah Al-An'am ciri khusus dia yang lain apa? Cara untuk faham lagi surah Al-An'am ni, dia punya objektif surah dia kan pasal mengesahkan Allah. Kita akan jumpa pada ayat yang pertama, permulaan surah Al-An'am ayat pertama, kita akan jumpa ayat yang Allah bagi tahu orang kafir ini mereka telah menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan mereka yang lain. Sebenarnya Allah Ta'ala tu dia satu-satunya Tuhan. Allah tu tak sama dengan patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Tak. Tuhan itu satu saja. Tapi pada ayat pertama, Allah Ta'ala sebut dah tentang orang kafir musyrikin ni, mereka telah menyamakan Allah dengan sesuatu. Jadi nak tahu ayat ni, kita bacalah. Jadi kat ayat pertama tu kita akan jumpa hujung sekali tu. Allah kata apa? Allah menyebutkan tentang Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allah kata, walaupun Allah Ta'ala kata dialah cipta langit, dialah cipta bumi, dialah ciptakan malam dan siang, tapi Allah kata namun orang yang kafir itu menyamakan Allah, menyamakan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Maknanya mereka buat kesyirikan. Fokusnya tentang kesyirikan. Walaupun dalam hati mereka tahu yang ciptakan langit tu Allah, cipta bumi tu adalah Allah, yang menjadikan malam dan siang tu bukan patung mereka tak boleh buat apa-apa. Tapi walaupun Allah cakap macam tu, Allah kata summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun.
Okey, kemudian tengok penutup. Penutup surah Al-An'am itu sendiri, pada ni penutup ni bukanlah pada ayat yang hujung. Tapi kita ambil ayat yang sebelum hujung, ayat dekat-dekat, ayat 164, Allah Ta'ala cerita tentang tidak patut mencari Tuhan lain selain Allah. Boleh baca pada ayat nombor 164 lah. Kita jumpa kan Allah Ta'ala guna apa? Kul. Kul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'in. Katakanlah, patutkah aku mencari Tuhan selain Allah? Sedangkan Allah itu Tuhan bagi setiap segala sesuatu. Kita sebenarnya kenapa kita ambil ayat awal akhir ni untuk kita mendapat kesimpulan bahawa suratul An'am memang memberikan tumpuan kepada tashihul aqaid, iaitu membetulkan akidah kepercayaan orang-orang yang mensyirikkan Allah ketika mana Nabi berada di bumi Makkatul Al-Mukarramah. Okay, kita masuk kepada sinopsis dia. Okey, sinopsis ringkas bagi suratul Al-An'am bagi juzuk yang ketujuh. Okey, surah Al-An'am ini sinopsis ringkas dia. Okey, pada ayat 1 sampai 3 Allah Taala menyebutkan tentang bukti-bukti yang menunjukkan tidak ada Tuhan lain. Hanya Allah je satu-satunya Tuhan, maka Allah Taala mengemukakan bukti dia. Pada ayat 1 sampai ayat nombor 3 lah. Seperti mana kita tengok bukti apa tadi? Bukti dia lah pencipta langit, dia lah pencipta bumi. Okay, kemudian lepas tu Allah Ta'ala bawa kepada kita cerita tentang ada 3 sebab. Kenapa orang kafir ini, kenapa orang musyrikin ini, mereka termasuk dalam melakukan perbuatan yang kafir. Mereka melakukan kekufuran. Ada 3 sebab. Kita kena baca ayat 4 sampai ayat nombor 11. Kita tulis sikit dekat nota tu. Cepat sikit tulis dekat nota tu. 3 sebab tu sebab apa? Apa sebab yang menyebabkan orang musyrikin itu dipanggil sebagai orang yang kafir? Okey, 3. Yang pertama, mereka berpaling. Yang kedua, mereka mendustakan. Yang ketiga, mereka memperolok-olokkan. Dia panggil al-istihza. Kalau berpaling, dia panggil i'rad. Kalau mendustakan, at-takdzib. Kalau mereka memperolok-olok, Allah Ta'ala sebut dengan perkataan istihza. Sebab itu kalau dalam agama ya, kalau kita memperolok-olokkan Quran, memperolok-olokkan Rasul, memperolok-olokkan Islam, dia boleh jatuh kepada kafir. Sebab perbuatan ini telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin semasa turunnya suratul Al-An'am. Boleh baca pada ayat 4 sampai ayat nombor 11. Kita akan jumpa 3 sebab seperti yang saya sebutkan ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguatkan lagi dia itu satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Allah Ta'ala sebut pada ayat nombor 12, pada ayat nombor 12, tuan-tuan tolong baiki tu. Sebenarnya keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Muhammad ni dia tak ada, tuan-tuan kena padam. Sebenarnya hanya pada keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan padam. Sebenarnya bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia masuk pada ayat lain. Okey, pada ayat 12 sampai ayat nombor 18 Allah Taala cerita tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian pada ayat nombor 19 sampai ayat nombor 21 Allah Taala sendiri yang menjadi saksi. Tuan-tuan nak tahu ya, apabila orang menolak Nabi Muhammad ini sebagai seorang rasul, pada ayat nombor 19 tuan-tuan akan jumpa ya, Allah Ta'ala menjadi saksi yang paling kuat sekali. Kalau orang tolak sangat Nabi Muhammad SAW ni, maka Allah itulah yang menjadi saksi yang paling kuat akan Muhammad SAW ini. Dia adalah benar-benar Rasul yang Allah lantik daripadanya. Dan ayat nombor 21, kita akan jumpa tentang penolakan orang musyrikin terhadap Nabi SAW. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kalau mereka dah tolak, okey, tuan-tuan kena ni sikit. Tuan-tuan kena tengok baik-baik ayat ni supaya tuan-tuan dapat
dapat ikut yang kita kata dia surah Makiyah kan. Ada cerita pasal ketuhanan, ada cerita pasal Rasul, ada cerita pasal hari akhirat. So kalau kita baca dekat ayat ni dah jumpa dah. Ada pasal Allah, ada pasal ada cerita pasal Rasul. Masuk pada ayat 22 dan 32, Allah Ta'ala menyebut tentang hari akhirat. Ini cara dakwah yang Nabi perlu bawa, bukan sekadar nak berhujahkan tentang Allah itu, tetapi Nabi juga menakut-nakutkan mereka tentang apa yang mereka akan jadi nanti di hari akhirat. Maka ayat 22 sampai ayat 30, ayat 22 sampai 32, Allah Ta'ala cerita tentang situasi orang musyrikin pada hari kiamat. Tuan-tuan kena, kalau tuan-tuan nak tahu apa situasinya, apa yang berlaku, kondisinya apa, memang kena bukalah ayat by ayat tu. Kena buka. Contohnya tuan-tuan akan jumpa, tuan-tuan akan jumpa tentang Allah Ta'ala cabar mereka. Allah Ta'ala kata, mana Tuhan-Tuhan kau yang kau sembah dekat dunia dulu mana? Mintalah tolong kau. Nanti tuan-tuan kena baca lah pada ayat 22 sampai 32. Kemudian, ingat tak tadi ayat yang dekat 21 kan? Mereka ini tak juga terima Nabi Muhammad, tetap kata bukan-bukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempolok-olokkan Nabi. Maka Allah Taala mengambil kesempatan, Allah Taala pujuk Nabi Muhammad. Allah Taala hiburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh jumpa pada ayat 33 sampai ayat nombor 38. Tuan-tuan, kalau kita sendiri kan bayangkan, kalau kita dakwah dekat anak kita sendiri, kalau kita cakap dekat anak kita tak nak dengar, kita rasa apa perasaan? Sedih kan? Sedih sangat. Ini bayangkan Nabi SAW menyuruh, mengajak orang supaya beriman kepada Allah. Orang tolak, bukan tolak sahaja. Mereka mempolok-olokkan Nabi dan sebagainya. Siapa tak sedih? Maka Allah Ta'ala mengetahui akan hal itu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, maka Allah Ta'ala pujuk Nabi SAW pada ayat 33 sampai ayat nombor 38. Kemudian Allah Ta'ala kembali dengan menakut-nakutkan orang Arab musyrikin untuk Allah Ta'ala nak kukuhkan lagi hujahnya dengan Allah Ta'ala menceritakan tentang tidak ada siapa yang boleh tolong siapa-siapa pun manusia ini. Ini pada ayat 39 hingga 43. Jadi kalau tuan-tuan nak faham tentang macam mana ayat berbentuk, hanya Allah je boleh bagi pertolongan kan, kena baca ayat 39 sampai 43. Sebab patung-patung tak boleh buat apa pun, Allah juga. Dan ayat nombor 44 dan 46 ada perkara tentang istidraj. Walaupun mereka ini tetap berada dalam kekafiran, Allah bagi mereka kekayaan, kesenangan, akhirnya mereka mati di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan lagi. Pada ayat 46 sampai 47, Allah mengulangkan lagi tentang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 48 hingga 50, Allah Ta'ala terangkan kepada kita, walaupun berulang kali Allah Ta'ala membuktikan Allah itu satu, Tuhan tu satu, Allah itulah. Tapi mereka tetap menolak Rasulullah. Tetapi Allah Ta'ala menyebutkan tentang siapa yang beriman kepada Nabi, dia akan dapat kebaikan. Siapa yang tolak Rasulullah SAW, dia akan dapat keburukan. Ini Allah Ta'ala terangkan pada ayat 48 dan ayat nombor 50. Kemudian sampai pada ayat 50, panjang sedikit ayatnya, sampailah 73, Allah Ta'ala memberikan Nabi bimbingan. Allah Ta'ala ajar pada Nabi macam mana nak berhadapan dengan mereka-mereka yang degil, keras kepala, yang sombong ini. So macam mana Nabi nak menghadapi mereka. Ini Allah Ta'ala terangkan pada ayat nombor 50 dan 73. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala masih lagi meneruskan kaedahnya berhujah. Dialog dengan mereka. Itu yang ada hujah kita sebut tadi. Kul huwa tadi. Kita boleh jumpalah pada kumpulan ayat 50 sampai 73. Kemudian, ini kita sebut tentang Nabi tadi. Tidak cukup menggunakan hujah tentang kekuasaan Allah semata-mata, maka Allah Ta'ala membawa satu hujah lain, iaitu dengan menerangkan tentang peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dalam dia menyampaikan dakwah.
Pada ayat 74 sampai 83. Ini yang kita akan jumpa tentang dia tengok matahari hilang, dia tengok bulan tu hilang. Ini kita sebut awal-awal tadi. Apabila orang Arab, kalau dengar nama Nabi Ibrahim ni kan, mereka pun apabila mereka tahu sebenarnya mereka mengidolakan Ibrahim, tapi sebenarnya mereka tak ikut Ibrahim itu. Jadi sepatutnya mereka berubahlah. Kan? Itu Allah Ta'ala bawa kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pada ayat 74 sampai 83. Tuan-tuan kena bacalah pada ayat 74 sampai 83. Macam mana cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah Nabi pertama daripada 18 Nabi tadi. Tak cukup dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala mendatangkan kisah-kisah Nabi-Nabi pada ayat 84 sampai 92. Dekat ayat 84 sampai 92 ni, tuan-tuan akan jumpa siapa lagi 17 Nabi yang Allah Ta'ala terangkan dalam suratul Al-An'am. Maknanya Allah Ta'ala nak kukuhkan pangkat kenabian yang ada pada Nabi Muhammad ini. Allah Ta'ala mendatangkan Nabi Allah Ibrahim, kemudian Allah Ta'ala menyebut nama Nabi-Nabi yang lain. Pada Allah Ta'ala cerita Nabi-Nabi ni, Allah Ta'ala cerita apa? Allah Ta'ala cerita tentang mereka telah, Nabi-Nabi ni dapat hidayah, Allah bagi kepada mereka ini kitab, Allah bagikan kepada mereka hikmah, kepandaian, kefahaman, dan Nabi-Nabi ini mereka ada pangkat, mereka itu adalah Nabi. Ayat 84 sampai 92. Kalau mereka masih lagi berpaling, kan, tetap tak nak menerima ayat-ayat Al-Quran, masih lagi nak mendustakan ayat-ayat Quran, maka Allah sebut pada ayat 94, 93 sampai 94, apakah balasan orang yang berpaling daripada wahyu ilahi. Lepas tu Allah Ta'ala ulang lagi, membuktikan lagi akad ni bukan bukit ni, bukti, maafkan saya tersilap tulis ni. Bukti kekuasaan Allah dan keesaan Allah. Allah Ta'ala ni dia tidak, Allah Ta'ala ni dia tidak, Allah tuan-tuan perempuan, Allah Ta'ala ni kuasa. Boleh tak Allah Ta'ala nak jadikan hati orang beriman? Boleh Allah Ta'ala buat. Tapi Allah Ta'ala tak, kita tahu kan dalam agama tidak ada paksaan. Jadi Allah Ta'ala membukakan bukti. Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan dia. Maka daripada kekuasaan Allah itulah nanti munculnya membawa kepada apa? Membawa kepada uluhiyah. Membawa kepada penyembahan kepada Allah yang Esa. Lepas tu ayat 104 sampailah 107. Terbalik pula A tu. A tu patut letak kat depan. Inilah tanda orang berpuasa ya. Ada silap tulis huruf lah sebagainya. Okey, ayat 14 sampai 17 Allah Ta'ala menyebut tentang kebenaran wahyu ilahi dan Allah perintah supaya ikut. Jadi kalau kita tengok ayat ni kan, kalau kita amati dalam surah Al-An'am ni, dia macam ni. Lepas dia sebut, dia sebut balasan. Kukuhkan hujah. Ulang balik. Sebab Al-An'am ni kan surah yang paling banyak berhujah dengan orang kafir. Jadi Allah gunakan teknik yang pelbagai. Kemudian, penutup bagi surah Al-An'am, bukan penutup surah Al-An'am, penutup juzuk yang ke-7 bagi suratul Al-An'am, Allah Ta'ala menyebut tentang ayat 18 sampai 19, sebenarnya Allah tak paksa untuk mereka mengikut wahyu ilahi. Allah Ta'ala boleh je nak paksa mereka bertukar jadi iman. Tapi Allah Ta'ala menyebut. Dekat sini kita akan jumpa ayat Allah kata jangan mencela berhala mereka dan sebagainya. Dan penutup ayat 110 bagi juzuk yang ke-7, Allah Ta'ala menyebut tentang apakah akibatnya jika berpaling daripada wahyu ilahi. Ayat 110. Ini kita tak lanjutkan dah sebab kita tak habis lagi surah Al-An'am ya tuan-tuan dan perempuan. Untuk habiskan sinopsis ayat Al-An'am, kita kena jumpa insya-Allah, kita sambung pada esok malam pada juzuk yang ke-8. Besok malam kita akan dapat rahsia tentang bagaimana nama Al-An'am itu muncul. Dia sama macam surah Al-Maidah lah. Depan ayat depan tak jumpa. Mana Maidah tu? Dia akan jumpa pada penutup hujung. Begitu juga dengan surah Al-An'am, nanti kita akan jumpa jawapan kenapa surah itu namanya Al-An'am
Kenapa Allah menamakan ia surah binatang ternakan? Apa sebenarnya dekat binatang ternakan tu? Lepas tu nanti kita akan kaitkan tentang surah Makiyah ni surah yang berhujah dengan orang musyrikin yang melakukan kesyirikan. Apa kaitan binatang ternakan dengan kesyirikan? Kenapa? Nak tahu jawapan dia apa mereka buat? Dengan binatang ternakan itu boleh sampai jatuh kepada kesyirikan? Dan apa kaitan binatang ternakan itu dengan nama surah yang telah kita dengan tujuan surah yang kita sebut tadi mula-mula. Tujuan surah ini adalah untuk apa? Mengesahkan Allah dalam segala sesuatu. InsyaAllah besok malam kita akan dapatkan maklumat tentang apakah sebenarnya di sebalik nama surah Al-An'am dan apa kaitan Al-An'am dengan kesyirikan. Apa yang orang Arab di Mekah ketika itu telah buat dengan binatang-binatang ternakan. InsyaAllah kita sambung pada esok malam, insyaAllah 10 suku untuk juzuk yang ke-8. Cukuplah untuk malam ini kerana besok pun tuan-tuan ada yang bertugas nak guruskan anak lagi, nak apa dan sebagainya, nak gurukan cucu pun ada. Jadi cukuplah maklumat setakat ini yang mampu saya kongsikan. Jadi kalau tu tak ada sebarang persoalan, saya tak buka soalan ya sebab waktu pun dah agak lanjut. Jadi kalau tu tak ada soalan, di bahagian chat tu ada admin saya dia masukkan tentang saya minta tuan-tuan join Telegram. Ada satu Telegram kita dah buat untuk Q&A. Q&A Akademi Tadabbur Malaysia. Dalam tu nanti kita baru create dia. Jadi soalan kita akan ulang balik soalan di dalam tu. Jadi kita tak perlu jawab tergesa-gesa pada malam ini. Maka segala jawapan tuan-tuan dan perempuan, saya harap tuan-tuan bersabar nak dapat jawapan dia. Kerana untuk menjawab soalan ini saya tidak boleh, saya bukanlah seorang yang alim ya. Saya bukan seorang yang ada ilmu yang banyak yang boleh jawab secara on the spot. Jadi untuk memberikan jawapan yang mantap, jawapan yang ada dalil dan sebagainya, maka nanti kita akan jawab dekat Telegram tersebut. Jadi dekat Telegram tu nanti saya akan kongsikan fatwa-fatwa, saya akan kongsikan tentang kita akan buat bentuk persoalan dan jawapan dia, maka joinlah Telegram yang title dia adalah Q&A Akademi Tadabbur Malaysia. Akademi Tadabbur Malaysia. InsyaAllah di situ nanti saya akan memberikan jawapan dia. Okey, mungkin kita tengoklah ada tak mana-mana soalan yang boleh kita jawab satu dan dua. Okey. Kita jawablah satu soalan. Dia bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa rahsianya Allah kata, jangan cela sembahan mereka. Padahal Allah tidak kasih manusia berlaku syirik. Okey, kenapa? Okey. Tadi kita jumpa dekat ayat berapa yang Allah kata apa? Tidak boleh menyembah sembahan mereka tu, dia dekat ayat nombor 108. Jawapan dia ada. Jawapan dia kepada yang bertanya, kenapa Allah tak bagi kita mencela agama lain? Macam zaman dulu pun Nabi tak dibagi mencela tentang Tuhan mereka, sembahan mereka, sedangkan Allah tak suka syirik. Okey, kerana kalau baca ayat nombor 108, kita akan jumpa Allah Ta'ala sebut apa sebab tak bagi mencela tentang Tuhan-Tuhan mereka ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Allah Ta'ala kata, janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ada ilmu. Yalah, kalau kita maki Tuhan orang, nanti orang akan maki kau Tuhan, iaitu Allah. Jadi, untuk mengelakkan mereka memaki Allah Ta'ala dengan melampaui batas, maka Allah Ta'ala kata, jangan mulakan memaki Tuhan mereka. Tapi Allah Ta'ala tidak bersetuju mereka menyembah ada Tuhan lain selain daripada Allah. Patung-patung tu tak layak pun kita panggil dia Tuhan. Tapi untuk kita beri contoh bahawa Allah Ta'ala memerintahkan jangan. Sebab kalau kita mula mencaci Tuhan-Tuhan mereka, nanti mereka pula akan mencaci Tuhan-Tuhan, mencaci Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keadaan melampaui batas tanpa ada ilmu. Itu jawapan dia.
Okey. Kalau tuan-tuan dan puan ada terlepas mana-mana siri ataupun mana-mana juzuk, nanti tuan-tuan saya mohon jasa baik tuan-tuan lihatlah di YouTube yang telah pun di-upload untuk supaya tuan-tuan tidak tertinggal memahami apa pengisian juzuk by juzuk. Ada lagi soalan tak? Ada lagi soalan. Okey, soalan tak ada. Jadi begitu kita sudahi pertemuan kita pada malam ini dengan kita memohon keampunan daripada Allah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.